Penggunaan hukum Newton yang kedua. Okey, hukum Newton yang kedua ini digunakan untuk menganalisis objek yang berada dalam ketaksimbangan mekanik, iaitu objek yang memecut. Jika objek tidak memecut, maka kita gunakan hukum Newton yang pertama. Okey, untuk objek itu berada dalam keadaan pecutan, semua daya yang bertindak pada satu objek, katalah jisimnya A, daya yang bertindak ke atas objek ini, contohnya ada banyak daya yang bertindak ke atas objek ini, hasil tambah daya ini mestilah bersamaan dengan jisimnya kali dengan pecutannya. Jadi daya paduan tersebut menyebabkan objek itu memecut pada satu arah yang tertentu. Dan kita boleh leraikan kepada dua dimensi, iaitu dimensi paksi X dan dimensi paksi Y. Okey, akibatnya ialah daya oleh sebab adanya lebihan daya bersih, terdapat daya bersih yang bertindak ke atas objek itu, maka objek itu akan memecut, iaitu dia tidak, pecutannya tidak lagi sifar. Dan seperti oleh sebab pecutan ini ialah kuantiti vektor, maka kita juga ada pecutan pada paksi X dan pada paksi Y. Kita lihat contoh di mana apple yang tergantung pada dahan. Okay, contohnya sebelum ia jatuh, ada dua daya yang bertindak ke atas buah ini, iaitu yang pertama ialah tentunya daya graviti, iaitu beratnya. Kemudian ada daya tegangan yang dialami oleh dahan tersebut. Okey, apabila berada dalam keadaan keseimbangan, iaitu daya berat dan daya tegangan ini adalah daya yang sama magnitudnya, maka ia berada dalam keadaan keseimbangan statik. Namun begitu, apabila apple ini jatuh, iaitu tiada lagi daya tegangan dalam dahan, maka hanya ada satu daya sahaja yang bertindak ke atas apple itu, iaitu daya berat. Jadi di sini kita boleh tuliskan persamaan gerak daya ialah bersamaan dengan Fy bersamaan dengan negatif, kerana dia bertindak ke bawah, Fw. Oleh sebab dia memecut, kita buat ukapan Ma. Okey, pada paksi Y. Okey, di sini oleh sebab jadi apabila daya yang bertindak kepada daya yang bertindak ke atas apple ini hanyalah daya graviti, maka ia akan memecut dengan pecutan graviti. Okey, dengan pecutan graviti. Okey, di sini pecutan graviti ialah ke bawah, iaitu negatif 9.81 jika di bumi. Maka di sini kita boleh tuliskan bahawa F sama dengan negatif mg ke bawah. Jadi akhirnya kita dapat bahawa berat bersamaan dengan mg. Okey, ini adalah kes bagi jatuh bebas untuk kes yang pertama. Katakan kita ada kes yang kedua bagi sebuah kereta yang memecut dengan pecutan A dan jisimnya ialah jisim M. Okey, jadi apakah daya-daya yang bertindak ke atas kereta ini? Pertama sekali ialah daya tujahan, iaitu daya yang disebabkan oleh pembakaran minyak yang memberikan kuasa ke hadapan, Fd. Kemudian ada daya yang bertindak ke atas roda, iaitu ke arah ke kiri, iaitu daya geseran. Okey, jadi pada paksi X kita boleh tuliskan daya-daya yang bertindak pada paksi X ke atas kereta tersebut ialah Fx bersamaan dengan daya ke hadapan ditambahkan daya geseran ke belakang negatif bersamaan dengan Ma(x). Okey, di sini ialah pecutan pada paksi X. Okey, di sini kita dapati bahawa apabila daya di sini kita dapati bahawa daya tujahan besar daripada daya magnitud daya geseran menyebabkan kereta tersebut memecut pada paksi X. Okey. Bagaimana pula untuk paksi Y? Paksi Y. Okey, apakah daya-daya yang bertindak pada paksi Y? Iaitu ada daya beratnya dan juga daya normal daripada permukaan roda kepada dengan permukaan jalan. Jadi hasil daripada keempat-empatnya akan memberikan satu daya normal ke atas. Okey, jadi kita boleh tuliskan bahawa Fw sama dengan daya normal
ditambahkan dengan daya berat bersamaan dengan MAY. Okey, di sini kita dapati bahawa kereta ini tidak memecut ke atas dan juga tidak memecut ke bawah. Oleh itu, pecutannya adalah sifar. Okey, daripada sini, sebenarnya kita akan dapati bahawa Fy sama dengan N tolak Fw sama dengan kosong. Jadi di sini menunjukkan bahawa pada paksi Y, kereta ini berada dalam keseimbangan statik. Okey, keseimbangan statik. Keseimbangan statik. Okey, dalam kes ini kita dapati bahawa pada paksi X, kereta tersebut tidak seimbang, memecut. Pada paksi Y berada dalam keseimbangan statik dan tidak memecut.